Sumbangan asas rahmah ditingkatkan sekali ganda. Lembaga Tabung Haji agih surat tawaran haji bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sumbangan asas rahmah SARA ditingkatkan sekali ganda. Kadar bantuan untuk isi rumah SARA ditingkatkan kepada RM1,200 berbanding RM600 tahun lalu. Malah kali ini memberi manfaat kepada lebih 700,000 penerima berbanding 210,000 penerima pada tahun lalu. Kementerian Keuangan memaklumkan program SARA dengan peruntukan RM700 juta itu bakal disalurkan 12 kali mulai 22 Januari bagi penerima di Semenanjung. Manakala bagi penerima dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan akan menerimanya 2 kali iaitu pada 19 Februari dan 12 Ogos 2024. Kali ini, penerima merangkumi golongan miskin dan miskin tegar berbanding tahun lalu yang hanya terhad kepada golongan miskin tegar. Bagi penerima di Semenanjung, bantuan disalurkan secara bulanan iaitu RM100 sebulan untuk isi rumah dan warga emas tiada pasangan serta RM50 sebulan untuk golongan bujang. Sementara bagi penerima di Sabah, Sarawak dan Labuan, bantuan disalurkan 2 kali setahun iaitu RM600 untuk isi rumah dan warga emas tiada pasangan dan RM300 untuk golongan bujang. Ia melalui pengkreditan 2 kali iaitu pada 19 Februari dan 12 Ogos ke akaun bank atau secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN seluruh negara. Kerajaan juga meluaskan rangkaian rakan runcit membabitkan pasaraya dan kedai yang mengambil bahagian kepada 515 premis setakat 17 Januari berbanding 424 tahun lalu. Untuk maklumat lanjut boleh layari laman web seperti tertera. Lembaga Tabung Haji TH mula mengeluarkan surat tawaran haji kepada 31,600 jemaah haji 2024 bermula hari ini. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Syed Hamadah Syed Othman berkata dijangkakan 40% daripadanya merupakan kumpulan B40, manakala 58% daripada kumpulan M40 dan selebihnya kumpulan T20. Bakal jemaah perlu mencukupkan bayaran haji dan lulus pemeriksaan kesihatan sebelum menjawab surat tawaran tersebut dalam tempoh 11 hari bekerja melalui aplikasi Tijari. Bakal jemaah juga boleh mengunjungi mana-mana cawangan tabung haji yang berdekatan untuk kes-kes tertentu. Beliau bercakap pada sidang media pengumuman surat tawaran dan bayaran haji 1445 Hijrah 2024 masih di Menara TH. Bagi pemilihan bakal haji, beliau berkata TH mengutamakan bakal haji pada tahun lepas dan mereka yang gilirannya adalah pada tahun ini. Dalam pada itu, kadar bayaran bagi bakal haji muasasah kumpulan B40 yang akan menunaikan ibadah itu buat kali pertama ditetapkan pada RM12,356 seorang. Sementara kadar bayaran bagi bakal haji kumpulan M40 ialah RM19,152 seorang. Jelas Syed Hamadah, kos haji bagi seorang bakal haji muasasah tahun ini ditetapkan pada RM33,300 berbanding RM30,850 tahun lepas. Kadar ini telah mengambil kira keprihatinan kerajaan Malaysia terhadap bakal haji kumpulan B40 di mana kerajaan akan menanggung sebanyak RM1,000 seorang. Bakal haji kumpulan B40 akan menerima bantuan kewangan haji dan bantuan kerajaan berjumlah RM20,944 seorang. Bakal haji kumpulan M40 akan menerima bantuan kewangan haji berjumlah RM14,148 seorang. Sejak 2001, TH membelanjakan RM2.4 bilion bagi bantuan keuangan haji dan dijangka membiayai kos sebanyak RM350.1 juta bagi musim haji tahun ini.
Kaedah pelaksanaan subsidi bersasar akan diputuskan Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kertas memorandum Jemaah Menteri berkenaan mekanisme penyasaran semula subsidi itu telah dihantar hari ini. Subsidi bersasar akan dibawa minggu depan hantar kepada Jemaah Menteri hari ini dan akan diputuskan minggu depan Selepas keputusan dibuat mengenai kaedah, itu membolehkan kerajaan mengumumkan bentuk-bentuk bantuan subsidi tersasar selepas minggu depan. Jadi terpulang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Oleh itu, orang ramai dinasihat mendaftar dan mengemaskini sistem pangkalan data utama PADU agar memudahkan kerajaan melihat dan menyalurkan bantuan kepada golongan sepatutnya. Dalam pada itu, penjawat awam disaran mendaftar dan mengemaskini maklumat dalam sistem PADU secepat mungkin. Jelas Rafizi, meskipun kerajaan tidak mewajibkan penjawat awam mendaftar, namun ia digalakkan agar tidak tercicir daripada program dan bantuan kerajaan. Ada penjawat-penjawat awam yang sebelum ini tidak layak, mereka sekarang layak. Jadi ini kali pertama yang kita cuba merangkumkan seberapa ramai, termasuklah penjawat awam juga, supaya program bantuan kerajaan itu dilihat lebih terangkum dan lebih inklusif. Jadi walaupun seperti juga rakyat biasa, sebab data tu kita dah ada, data gaji dia berapa dan sebagainya, kita nak pastikan kalau ada maklumat yang belum kita dapat, itu juga boleh diambil kira. Orang ramai turut dinasihat tidak melakukan pendaftaran pada saat-saat akhir kerana kerajaan berusaha membantu rakyat dengan lebih sistematik. Beliau berkata demikian dalam sidang media PADU di Putrajaya. Kelonggaran pemakaian baju sukan ke sekolah diteruskan untuk sesi persekolahan 2024-2025 bermula Mac. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata keputusan dibuat bagi meringankan beban ibu bapa selain memudahkan mereka membuat persiapan persekolahan lebih awal. Dan perkara itu diputuskan berdasarkan sesi libat urus bersama pihak berkaitan termasuk warga pendidik dan ibu bapa. Dalam 5 hari itu, 2 hari pakaian seragam, 2 hari sukan dan 1 adalah untuk pakaian co-curriculum. Beliau menjelaskannya selepas berucap pada Majlis Amanat Tahun Baru 2024 KPM di Putrajaya. Surat perkeliling dan makluman lanjut mengenai perkara itu akan dikeluarkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri sebelum diedar ke semua sekolah dalam masa terdekat. Pihak sekolah turut diberi kebebasan untuk menetapkan hari bagi pakaian seragam sekolah, pakaian sukan dan pakaian core-curriculum. Kabinet lulus 10 projek naik taraf dan bina baharu stesen kereta api. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, projek dengan kos keseluruhan kira-kira RM280 juta itu dimulakan serta-merta. Kita mahu menjadikan pengangkutan awam kita sebagai satu mod yang penting. Jadi stesen punya infrastruktur penting, landasan penting, perkhidmatan juga penting. Kesemua projek adalah di bawah projek landasan berkembar elektrik Lembah Kelang Fasa 2 KVDT2. Ia termasuk projek pembinaan sebuah stesen baru, stesen Seremban Sentral yang dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Sementara 9 stesen akan dinaik taraf termasuk di Salak Selatan, Bangi, Pantai Dalam, Seri Setia, Batu Tiga, Padang Jawa, Kelang, Jalan Kastam dan Pelabuhan Kelang. Dalam perkembangan lain, Anthony Locke menegaskan kerajaan tidak campur tangan dalam urusan pemilihan kontraktor dalam projek penggantian Aerotrain KLIA. Keputusan berhubung perkara tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Malaysia Airports Holdings berhad MAHB. The whole contract is under MAHB. MAHB, of course, they do report to Ministry of Transport, but the deliberation of the contract and in terms of awarding of the contract is purely under the Board of Directors of MAHB.
and there was no interference in terms of directly from the Minister of Transport. Even though we have a representative, our TKSU is on the board of directors. Pastek Teknologi Siang Berhad dilantik semula selaku kontraktor bagi projek penggantian Aerotrain KLIA menerusi konsortium usaha sama dengan IJM Construction dan Alstom Transport Systems. Pegawai dan anggota NADMA serta pasukan SMART akan dihantar jalani latihan di luar negara bagi memberi pendedahan berkaitan pengurusan bencana sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan agensi terbabit terhadap jururunding atau pakar luar yang memerlukan kos tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat berkata antara negara yang dikenal pasti ialah Jepun dan Amerika Syarikat. Ini adalah sebagai satu usaha yang dulunya kita mengambil pakar-pakar luar negara untuk diletakkan di jabatan kita ataupun membayar kos untuk jururunding dengan tinggi, tetapi lebih baik kita bersetuju dengan Perdana Menteri untuk menghantar pegawai kita ke luar negara bagi beberapa latihan. Beliau memaklumkannya selepas Majlis Amanat Tahun Baru bersama NADMA di Pulau Meranti. Pemukiman Jemaah Menteri 2024 memperkasakan sinergi dan kerjasama erat antara Jemaah Menteri bersama Kepimpinan Perkhidmatan Awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli, pelbagai strategi dan hala tuju baharu kerajaan bagi jangka masa pendek, sederhana dan panjang dirangka sepanjang sesi berkenaan. Antara intipati yang diberikan tumpuan, hala tuju dan cabaran ekonomi semasa, pembangunan keselamatan sosial, keterjaminan makanan dan pembangunan polisi industri digital. Selain pembaruan sektor tenaga dan cabaran pendidikan negara, Tan Sri Muhammad Zulkifli percaya sesi pemukiman tersebut mampu merealisasikan agenda Malaysia Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri. Semalam, Perdana Menteri berkata kerajaan membuat penilaian untuk membaiki setiap ruang yang ada termasuk membabitkan soal pendidikan, digital dan teknologi dalam perkhidmatan bagi mengangkat martabat serta keupayaan negara supaya menjadi lebih hebat. Pemukiman Jemaah Menteri 2024 yang berlangsung selama 2 hari. Majikan atau ejen yang dikesan terbabit dalam penipuan kota pengambilan pekerja asing akan disenarai hitam. Tegas Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong, pekerja warga asing yang dibawa masuk secara sah wajib dibayar gaji sebaik sahaja tiba di negara ini. Pendirian kita jelas. Kalau nak bawa masuk pekerja asing ke Malaysia, kena ada kerja. Kalau tidak ada kerja dan kamu bawa masuk, sebenarnya dia kena ada kerja lah. Kalau dia tipu ke apa benda, kita akan tolak. Tapi kalau dia mahu masuk, mungkin ada sebab-sebab tertentu kerja tidak dapat dilakukan, wajib juga membayar gaji bermula daripada dia mahu masuk. Ini adalah supaya kita nak kawal, supaya jangan orang salah guna. Beliau berkata demikian dalam sidang media program Kesuma Madani sempena sambutan Thaipusam di Batu Cave. Dalam pada itu, Steven turut memaklumkan akan membincangkan isu kenaikan kadar yuran dan kekerapan pemeriksaan perubatan pekerja asing bersama Kementerian Kesihatan. Malaysia merekodkan 2.637 trilion ringgit jumlah perdagangan tahun lalu. Angka itu melepasi aras 2 trilion ringgit bagi 3 tahun berturut-turut meski berdepan lanskap ekonomi global tidak menentu. Berbanding tahun 2022, jumlah perdagangan susut 7.3%. Ia sejajar faktor permintaan global yang berkurangan, harga komoditi lebih rendah
ketegangan geopolitik berpanjangan dan kadar inflasi yang tinggi. Selain itu, penurunan dalam kitaran semikonduktor global serta kesan asas tinggi tahun lepas turut menyumbang kepada penyusutan. Menerusi kenyataan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, trend lebihan dagangan kekal bagi tempoh 26 tahun berturut-turut sejak 1998 berjumlah 214.1 bilion ringgit tahun lalu. Export merekodkan nilai 1.426 trilion ringgit, melebihi 1 trilion ringgit bagi 3 tahun berturut-turut, sekaligus mencapai 82.4% daripada unjuran yang ditetapkan bagi tahun 2025. Manakala import susut 6.4% kepada 1.212 trilion ringgit berbanding tahun 2022. Tahun ini prestasi perdagangan negara dijangka pulih dan berkembang 5.5%. Ia sejajar unjuran perdagangan global pada 3.3% oleh Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Jualan kenderaan elektrik EV dianggar meningkat 2 kali ganda tahun ini. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ia berdasarkan minat ketara dipamerkan pemain industri terhadap kenderaan berteknologi tinggi itu. Jualan EV telah naik, naik hampir 200%. Ya. Dan kita menjangkakan tahun ini dia akan naik lagi. Tapi ini semua terpulang kepada memastikan the whole EV ecosystem tu sudah sedia jugalah. Kerana dua benda yang kita perlu fokus buat masa ini selain daripada penjualan kereta EV ialah EV charger juga. Ya, EV charging station sekarang adalah lebih 1,500 charging station yang telah ada di Malaysia, dan kita perlu tingkatkan supaya rakyat lebih selesa lah. Sementara itu, jelasnya peruntukan bagi skim galakan penggunaan motosikal elektrik Marichas yang menawarkan rebat sehingga RM2,400 untuk pembelian motosikal elektrik Disember lalu telah digunakan sepenuhnya. Pihaknya akan memohon lanjutan skim tersebut dan tambahan peruntukan daripada Kementerian Keuangan. Lebih 400 jemaah dijangka bakal menyertai pakej Haji Rahmah Felda Travel sekaligus menawarkan pengalaman terbaik buat bakal haji. Ketua Pegawai Eksekutif Felda Travels yang berhad, Amirul Hadi Azlan berkata pakej di bawah nilai RM50,000 itu merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan selain menawarkan perkhidmatan berkualiti serta menepati keperluan bakal haji. Felda Travel dia menyambut baik sahutan kerajaan untuk menyediakan pakej rahmah bernilai RM50,000 ke bawah. Dan untuk Felda Travel kami menawarkan tawaran sebanyak RM43,800 untuk jemaah haji terpilih, maknanya yang dapat surat tabur haji. Beliau ditemui pada Karnival Haji Umrah dan pelancongan kali kedua pengelola jemaah haji di Hotel Movenpick Sepang. Jelasnya persiapan akhir bakal haji dimantapkan lagi dengan pelaksanaan modul kerohanian sekaligus menepati hasrat setiap jemaah untuk mendapatkan haji yang sah dan mabrur. Kami memang ada fokus terhadap bimbingan dan perhatian terhadap jemaah. Ini kelebihan kami dari satu jenama yang kita boleh percayai. Tapi dari aspek bimbingan, objektif kita adalah melahirkan graduan haji yang cemerlang. Modul ditawarkan kepada bakal haji itu melibatkan 3 fasa, iaitu fasa sebelum haji, semasa haji dan selepas haji. Lebih 3,000 jemaah haji dikendalikan Felda Travel sejak 17 tahun penubuhannya selaku pengelola jemaah haji berprestij dan diiktiraf Lembaga Tabung Haji TH. Projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS yang tergendala sebelum ini kini berjalan dengan baik. Panglima TLDM Laksmana Tan Sri Abdul Rahman memberitahu kapal LCS pertama dijangka diterima pertengahan tahun ini, kemudian akan menjalani ujian pemasangan sistem dan peralatan selama 22 bulan. Ya, itu kapal yang pertama lah. Dan kemudiannya apabila sekiranya program itu berjalan lancar, 8 bulan berikutnya kita akan menerima LCS yang kedua
8 bulan berikutnya ketiga, keempat. Jadi kejayaan yang pertama ni amat kritikal dalam menentukan kesinambungan projek ini, ya, khususnya kapal kedua dan sehinggalah kelima. Kapal LCS pertama dijangka ditauliahkan pada hujung 2026.